Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton dan mendengar. Baiklah, pada hari ini saya akan memperkenalkan semula apa itu program NILAM. Program NILAM merupakan singkatan daripada Nadi Ilmu Amalan Membaca. Yang pertama, apa itu NILAM? NILAM merupakan aktiviti galakan membaca yang dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Tapi disebabkan dengan pandemik COVID-19 ini, kita teruskan di rumah. Okey? Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpul secara kumulatif sehinggalah tamat persekolahan. Maksudnya daripada prasekolah tahun 1 hinggalah ke tahun 6, rekod bacaan ini akan dikumpul. Program ini adalah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid. Okey, baiklah. Seterusnya, ini adalah pengiktirafan yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu berapa tahap NILAM. Baik, pengiktirafan untuk sekolah rendah iaitu dari prasekolah sehinggalah tahun 6. Jika murid-murid membaca sebanyak 144 buku hingga 287 buku, murid-murid dah mendapat 1 bintang. Manakala 288 hingga 431 akan mendapat 2 bintang. 432 hingga 575 mendapat 3 bintang. Seterusnya 576 hingga 719 akan mendapat 4 bintang dan 720 ke atas akan mendapat 5 bintang, iaitu pengiktirafan tertinggi. Maksudnya murid-murid kena ada impian supaya tahun 6 tamat sahaja sekolah rendah, murid-murid dah mencapai 5 bintang, iaitu membaca buku sebanyak 720. Ingat, tiada yang mustahil. Yang penting kita rajin baca buku. Baik, seterusnya apa yang boleh dibaca? Baik, murid-murid ada banyak bahan bacaan yang kita boleh dapati sama ada di sekolah ataupun di rumah, sama ada dalam talian ataupun luar talian. Baik, yang pertama adalah buku fizikal, sama ada buku fiksyen dan bukan fiksyen, iaitu buku cerita, cerita dongeng, kisah-kisah Nabi. Bukan fiksyen pula contohnya panduan menjadi murid cemerlang, bagaimana menjadi murid yang berjaya. Contoh. Sekarang pula buku digital semakin popular. Banyak e-book yang telah diterbitkan secara dalam talian, tapi murid-murid memerlukan talian internet jika hendak membaca buku digital ini. Buku ini pun boleh dibaca. Kemudian bahan bercetak yang lain juga boleh dibaca seperti majalah, kamus, jurnal, ensiklopedia, surat khabar dan sebagainya. Bahan bukan bercetak seperti laman web, blog dan sebagainya yang kita boleh dapat daripada melayari laman sesawang menggunakan internet juga boleh dijadikan sebagai bahan bacaan. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, bagaimana merekod bacaan? Baiklah, sebelum bermulanya pandemik COVID-19 pada tahun lepas, saya rasa dah ramai murid yang membeli buku NILAM versi terbaru di pusat sumber sekolah, betul tak? Jadi kalau murid-murid masih ada buku itu, murid-murid boleh gunakan buku itu untuk merekod bacaan murid-murid. Okey, tapi kalau murid yang belum membeli ataupun dah habis, cikgu akan berikan contoh borang rekod bacaan murid ini. Jadi cikgu, murid-murid boleh print ataupun cetak, kemudian isi secara tulis tangan sahaja dengan bantuan ibu bapa lah. Okey, baik, lihat jadual ini, tengok ya, bilang isikan nama, kelas dan tahun dahulu, kemudian isikan bilangan buku yang dibaca, kemudian judulnya adalah tajuk ya, tajuk buku, tajuk majalah, tajuk surat khabar yang murid baca. Kemudian tulis itu bahan buku.
Kalau bahan buku tak payah klik, tapi kalau bahan bukan buku tandakan. Kemudian buku fiction atau bukan fiction, buku cerita atau bukan buku cerita. Kemudian bahasa pula, bahasa apa? Bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, ataupun lain-lain bahasa, contoh Tamil, Cina dan sebagainya. Kalau buku tulisan Jawi tetap lagi bahasa Melayu, ya. Kecuali kalau bahasa Arab, lain-lain bahasa. Kemudian berapakah jumlah muka surat buku tersebut dan aktiviti dijalankan ataupun tidak. Jika dijalankan, letak 1. Tapi kalau tak ada aktiviti selepas itu, letakkan kosong. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan seperti memberi komen dengan ibu bapa ataupun adik-beradik, bercerita semula kepada ahli keluarga, kemudian buat rumusan ataupun kerja projek. Daripada buku cerita yang kita baca, kita hasilkan sebuah boneka atau patung ataupun lukisan. Itu pun boleh, ya.